Lelaki dari Austria ini telah menyimpan rahsia yang sangat menyerikan selama lebih 20 tahun, yang mana akhirnya rahsia ini telah dibongkarkan pada tahun 2008 yang telah menggemparkan dunia. Hai, saya Mr. G dari Gushi TV. Sekiranya anda berminat dengan kisah-kisah misteri, seram dan jenayah, anda telah datang ke channel yang betul. Sila tekan butang subscribe dan notifikasi sekarang untuk dapatkan video-video best dari kami selepas ini. Tanpa membuang masa lagi, jom kita teruskan dengan fakta kes. Pada 28 Ogos tahun 1984, seorang gadis bernama Elizabeth berumur 18 tahun telah dilaporkan hilang. Pihak keluarga dan rakan-rakan telah mencari seharian Elizabeth namun tak ditemui di mana-mana. Pada keesokan harinya, pihak family pun pergi ke balai polis untuk melaporkan kehilangan gadis tersebut. Setelah laporan dibuat, pihak polis pun membuat pencarian untuk beberapa minggu dan tidak ada petunjuk yang boleh mengaitkan kenapa gadis ini hilang ataupun di mana gadis ini berada. Setelah 1 bulan berlalu, keluarga Elizabeth telah datang semula ke balai polis beserta dengan satu nota yang mana tertulis padanya Elizabeth telah mengatakan bahawa dia tidak mahu lagi tinggal bersama keluarganya dan tolong berhenti mencari dia. Sekiranya dia mendapati family ataupun pihak polis sedang mencari dia atau masih lagi mencari dia, dia akan cuba untuk lari keluar negara. Setelah polis membaca surat tersebut, mereka pun bertanya kepada ibu bapa Elizabeth, adakah mereka rasa Elizabeth yang menulis surat tersebut ataupun ada orang lain yang menulis surat tersebut? Jawapan kepada polis daripada ibu bapa Elizabeth ialah mereka sangat pasti surat itu ditulis oleh Elizabeth. Tambahan lagi, ayah kepada Elizabeth yang bernama Joseph Frizzell mengatakan kemungkinan anak mereka telah lari mengikut cult. Cult atau kultus adalah satu social group ataupun kumpulan sosial yang mana mereka ini digabungkan atas satu fahaman agama ataupun rohani atau falsafahnya yang berbeza dari orang lain, ataupun mereka minat bersama terhadap kepribadian atau objek atau tujuan tertentu. Setelah itu, polis telah pergi bertanya kepada kawan Elizabeth dan juga family members Elizabeth yang lain untuk memastikan bahawa adakah logik Elizabeth ni dia pergi keluar ataupun join cult ni atau social group ni. Dan kesemua mereka menjawab sangat-sangat mustahil untuk Elizabeth ni dia melarikan diri dan join social group ni, kerana dia tidak pernah menceritakan kepada sesiapa pun tentang social group. Seterusnya, polis telah mengkaji latar belakang keluarga Elizabeth dan polis telah mendapati bahawa Elizabeth ni merupakan salah seorang dari 7 adik-beradik dan ayah kepada Elizabeth ni yang bernama Joseph Frizzell merupakan seorang engineer dan juga seorang real estate developer. Manakala ibu kepada Elizabeth ni adalah seorang suri rumah dan berkahwin di usia yang sangat muda. Dan polis juga mendapati ayah kepada Elizabeth ni merupakan orang yang sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat. Polis pun meneruskan kajian mereka tentang latar belakang keluarga Elizabeth dan mereka telah mendapati sesuatu di mana ayah kepada Elizabeth ini sebenarnya apabila dia balik ke rumah, dia telah berubah kepada seorang yang sangat ganas. Dan Elizabeth merupakan satu-satunya anak Joseph Frizzell yang berani melawan ayahnya sendiri. Mereka selalu bertengkar dan berlaku pertikaman lidah antara mereka. Dan pengakhirannya selalunya ayahnya akan memukul Elizabeth dan menguncinya di rumah untuk waktu yang agak lama. Setelah itu, polis juga mendapati bahawa Elizabeth ni 2 tahun lepas sebelum kes yang terbaru berlaku, dia ni pernah melarikan diri daripada rumah. Dan ketika itu, polis telah menjumpainya di negeri yang lain dan membawanya pulang ke keluarganya. Maka yakinlah polis bahawa Elizabeth telah pergi melarikan diri, meninggalkan keluarganya yang sangat abusive dan controlling itu. Setahun berlalu dan tiada perkhabaran Elizabeth kepada family-nya.
polis juga tidak menemui apa-apa petanda baru ataupun clue baru yang boleh membantu dalam siasatan, dan akhirnya kes Elizabeth ni pun sunyi sepi. Sehinggalah 24 tahun kemudian, pada 19 April tahun 2008, seorang gadis bernama Christine berumur 19 tahun telah dikejarkan ke hospital, yang mana Christine ini telah mempunyai masalah jantung dan buah pinggang, dan dia dalam keadaan yang tidak sedarkan diri. Dan doktor juga melihat Christine ini kulitnya tu dalam keadaan yang sangat pucat, seakan-akan hampir lut sinar atau transparent. Doktor telah mengambil inisiatif menjadikan Christine ini koma untuk menjadikan keadaan Christine ini stable. Pada masa yang sama, doktor juga telah melakukan ujian ke atas diri Christine ini untuk mengetahui apakah penyebab terjadinya penyakit-penyakit yang telah ataupun sedang dilalui oleh Christine. Dan dorang sangat pelik, dorang tak boleh jumpa apakah punca berlakunya penyakit-penyakit sedemikian. Dan mereka merasakan ini adalah penyakit genetik, dan mereka tidak tahu bagaimana Christine boleh mendapat penyakit sedemikian rupa. Seterusnya, doktor telah meletakkan nama Christine ni dalam database ataupun medical database mereka. Dan mereka sangat terkejut bahawa Christine ini tidak ada di dalam database mereka. Yang mana database medical mereka ini sepatutnya mengandungi semua penduduk di kawasan sekitar. Cara yang paling mudah, mereka keluar daripada bilik itu dan mereka berjumpa dengan seorang lelaki, yang mana lelaki inilah yang membawa Christine ke hospital. Dan lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang datuk kepada Christine. Lelaki tersebut tidak menjawab apa-apa persoalan doktor, dan dia bersikap sangat kurang ajar dan sangat ganas. Dan dia menafikan mengetahui apa-apa tentang penyakit yang dilalui oleh cucunya, iaitu Christine. Setelah doktor melihat dan mengesyaki lelaki tersebut, mereka cuba menghubungi pihak polis. Tidak lama kemudian pihak polis pun tiba, dan apabila pihak polis tiba, mereka telah melihat lelaki itu dan mereka berasa sangat terkejut. Kenapa? Kerana lelaki tersebut adalah Joseph Frizzell, yang mana telah kehilangan anaknya 24 tahun yang lepas. Setelah mereka berjumpa dengan Joseph Frizzell, mereka pun bertanyakan tentang cucunya. Joseph Frizzell pun menceritakan kisah sebenar kepada pihak polis. Dia mengatakan bahawa pagi tadi dia telah menjumpai Christine di depan rumahnya beserta dengan satu nota, yang mana tertulis pada nota tersebut mengatakan bahawa ini adalah cucu kamu dan ini adalah anak saya, anak kepada Elizabeth. Dan dia minta kepada kedua ibu bapanya untuk membawakan anaknya yang sakit ini ke hospital. Dalam keadaan polis tertanya-tanya, terlalu banyak persoalan, mereka pun dalam keadaan tergesa-gesa untuk mencari Elizabeth demi menyelamatkan Christine. Setelah itu, polis telah melakukan pencarian secara besar-besaran dan mengiklankan tentang pencarian Elizabeth ini di media-media massa seperti televisyen dan sebagainya. Dan semuanya itu telah berhasil. Selepas 1 minggu kemudian, Elizabeth telah muncul di hadapan hospital bersama dengan ayahnya, Joseph Frizzell. Setelah bertemu dengan Joseph Frizzell, ayah kepada Elizabeth, doktor bertanyakan bagaimana Joseph Frizzell boleh menjumpai anaknya itu walaupun setelah 24 tahun tidak berjumpa ataupun hilang. Dan Joseph Frizzell tidak menjawab soalan doktor tersebut, dan dia hanya mengatakan bahawa dia telah terjumpa Elizabeth ini. Pada masa yang sama, doktor juga melihat kepada Elizabeth, dan sepatutnya Elizabeth, sekiranya dikira dari segi umur 24 tahun yang lepas sehingga kini, dia sudah berumur lebih kurang 40 tahun lebih. Tapi berdasarkan pemerhatian doktor, penampilan Elizabeth ketika itu sepertinya dia berumur 60 tahun ke atas, kerana rambutnya yang putih dan juga kulitnya yang sangat pucat, sama seperti keadaan Christine. Doktor pun kehairanan melihat keadaan Elizabeth. Setelah itu, mereka membawa Elizabeth dan juga ayahnya ke bilik Christine, di mana Christine telah dirawat. Setelah Elizabeth melihat Christine, doktor pun mula menanyakan soalan satu demi satu kepada Elizabeth. Tapi kelihatan Elizabeth tidak menjawab dan sangat-sangat reluctant ataupun sangat-sangat tidak mahu menjawab soalan doktor tersebut. Dia selalu tunduk dan dia menunjukkan dirinya dalam keadaan yang sangat takut kepada seseorang. Setelah diajukan dengan soalan yang bertalu-talu dan Elizabeth merasa tidak tahan,
dia kemudiannya keluar daripada bilik tersebut untuk menemui Joseph Fritzl. Setelah Christine keluar untuk menemui Joseph Fritzl, polis telah menanti mereka. Polis pun kemudiannya membawa Joseph Fritzl beserta anaknya Elizabeth ini ke balai polis dan diletakkan dalam bilik yang berasingan. Polis pun bertanyakan soalan kepada Elizabeth dan seperti mana di hospital, Elizabeth kekal diam. Polis bertanyakan soalan seperti ke manakah Elizabeth selama 24 tahun ini dan apakah penyakit yang dialami oleh Christine dan adakah Elizabeth merupakan penyebab penyakit yang dilalui oleh Christine, dan selama lebih 5 jam Elizabeth kekal diam. Dan pada masa yang sama, sepanjang 5 jam Elizabeth ditanya, polis memberi peringatan kepada Elizabeth bahawa sekiranya berlaku sesuatu terhadap Christine, Elizabeth ni akan bertanggungjawab nanti. Dan ketika itulah dengan suara yang sangat lemah, Elizabeth mengatakan kepada polis bahawa okey, saya akan menceritakan segala-galanya kepada anda, tetapi dengan syarat polis haruslah melindungi saya daripada ayah saya dan saya tidak mahu melihat lagi ayah saya.